Sapu ubat Ni first time kena kokak dengan anjing ni. Ui, bisa ni luka-luka. Ni anjing tu kokak aku. Haram jatuh. Assalamualaikum, nama aku Amir Arsad. Selamat datang ke YouTube channel aku. Okey, itu dia parut yang aku dapat dekat Kazakhstan. Macam mana aku kena gigit anjing kat sana Okey, ceritanya bermula macam ini. Waktu tu kita orang tengah kayuh dekat satu kawasan dekat Kazakhstan ni. Waktu tu memang musim sejuk. Bila kita orang nak bermalam, kita orang akan cuba cari bangunan terbengkalai ke, tumpang tidur kat masjid ke, atau mana-mana tempat yang tertutup atau terlindung lah daripada cuaca sejuk. Tapi kebetulan pada waktu tu kita orang cycling dekat area gurun. Memang tak ada apa-apa kat situ. Kampung pun jauh lagi. Nak cari masjid memang tak jumpa lah. Dan pada waktu tu pun waktu petang, matahari dah nak terbenam. Sedang kita orang berkayuh, kita orang terjumpa satu rumah ladang. Rumah ladang ni dia dekat tengah-tengah kawasan gurun ni lah. Adalah beberapa rumah kat situ, dalam 3-4 rumah kat situ. Kemudian ada satu kawasan ladang yang besar. Rumah ladang tu kira ke dalam sikit lah, lebih kurang dalam 100-200 meter daripada jalan utama. Tapi dari jauh tu memang kita nampak ada orang kat situ lah. Dia tengah naik kuda, tengah halau kambing-kambing dia untuk balik masuk ke dalam kandang. Jadi kita orang ambil keputusan lah untuk pergi ke rumah ladang tersebut dan berjumpa dengan orangnya dekat situ. Kita orang pada mulanya nak minta izin untuk macam tidur dekat bangsal dia lah. Kita orang nak pacak kemah kat bawah bangsal dia, nak berlindung daripada cuaca sejuk lah. Tapi owner tu dia memang baik hati. Dia orang ajak kita orang untuk masuk ke dalam rumah dia. And dia pun hidang kita orang makanan, macam-macam lagi lah. Jadi malam tu kita orang bermalam lah dekat rumah owner ladang ni. Owner ladang ni dia orang Kazakhstan, tapi dia berdarah Mongolia. Biasanya dekat negara Stan ni atau dekat negara mana-mana yang lain lah, kita orang biasa jumpa kalau orang tu dia ada ladang, dia ada lembu ke, dia ada kambing ke, kat rumah dia orang akan ada anjing lah. Anjing ni dia orang bela untuk jaga haiwan ternakan dia orang. And anjing tu memang dia orang biarkan kat luar rumah dia orang lah. Jadi tak pelik lah, walaupun dia orang ni orang Muslim, kat rumah dia orang ada anjing. Dan keesokan paginya kita orang pun dah nak gerak untuk meneruskan perjalanan kita orang lah. Sewaktu kita orang bersalam-salam, kita orang kemas-kemas, kita ucap terima kasih kat tuan rumah tu. Waktu tu kat luar rumah memang ada lah beberapa ekor anjing dekat situ. Anjing-anjing ni memang dia tak ikat pun, sebab biasanya anjing peliharaan untuk jaga ladang ni dia orang biarkan terlepas untuk bebas lah anjing tu pusing sana sini kan. Dan ada seekor anjing ni dia menyalak tak berhenti tau. Anjing tu menyalak lah kat kita orang tak berhenti. Jadi kita orang pun macam benda ni biasalah. Sebab kita orang waktu kita orang cycling ni dah beratus-ratus, entah tak silap-silap dah beribu-ribu ekor anjing kita orang jumpa dekat sepanjang jalan. Jadi kita orang memang tak ada masalah dengan anjing. Kita orang tahu macam mana nak handle anjing. Tapi tuan rumah tu ada bagi warning tau. Malam sebelum tu tuan rumah tu ada bagi warning, kata ada seekor anjing dia ni yang gigit orang. Anjing dia yang tu lah yang menyalak tak berhenti tu yang gigit orang. Tapi kita orang pun macam tak apa, dia okey je kot, tak ada apa-apa lah. Dan waktu kita orang berkemas-kemas tu, tiba-tiba anjing tu gigit one of my travel mate lah, Iggy. Tapi dia gigit tak teruk lah. And Iggy pun tak ada luka-luka apa, melecet sikit je lah. So kita orang pun ingat macam tak ada benda lah, mungkin anjing tu dia nak bergurau. Kita orang macam ambil mudah, ambil ringan dengan benda tu kan. After that kita orang pun standby lah untuk gerak. So aku pergi ambil basikal aku, and aku tolak basikal aku tu lah. So waktu aku tolak basikal aku tu, anjing tu ada kat belakang. Aku kira off guard lah. Aku memang tak aware yang anjing tu ada kat belakang aku. So, waktu aku tolak basikal tu, tiba-tiba anjing tu dia datang gigit kaki aku. And benda tu berlaku macam pantas gila. Aku tak sedar dia berlaku dalam beberapa saat macam itu je lah. Waktu dia gigit tu, aku terus macam terkejut lah. Aku terkejut, aku rentak kaki aku, and anjing tu lepaskan gigitan dia. Waktu tu
Aku tak tahulah luka dia teruk ke tak ke, sebab aku pakai seluar panjang. Aku selak sikit je, aku tengok, wih, kaki aku luka ni. So aku tutup balik. Tuan rumah tu tanya aku, teruk tak? Apa jadi kat kaki tu? Tengok luka ke tak? Aku pun kata, tak apa, tak ada apa-apa, biasa je. And tuan rumah tu ada offer, cakap masuk dalam dulu, kita cuci ke apa. Aku cakap tak apa, kita orang nak meneruskan perjalanan. Tapi waktu tu aku rasa memang, bisa weh. Dia punya gigitan tu aku dah rasa bisa dia. Tapi kita orang teruskan juga kayuhan untuk macam belah daripada rumah orang tu. Kita orang tak nak susahkan dia apa semua. Dalam beberapa kilometer selepas kita orang kayuh, dah jauh sikit daripada rumah dia tu, kita orang pun berhentilah kat satu tempat untuk cek balik luka kaki aku tu. Aku tengok macam, dalam juga ni dia punya luka ni, sebab dah ada darah keluar mengalir tau. So kita orang berhenti kejap, kita orang cuci luka tu, kita orang basuh dengan air, lepas tu letak iodin, lepas tu kita orang tampal dengan plaster. Kita orang pun tahu sebenarnya kalau kita kena gigit anjing, kita kena pergi ke hospital dengan kadar segera lah untuk dapatkan suntikan untuk mengelak daripada terkena rabies atau penyakit anjing gila. Tapi waktu tu hospital jauh lagi tau. Berkemungkinan dalam 2 hari lagi lah baru kita orang akan sampai ke bandar yang dekat, iaitu Bandar Almatai. Jadi dalam 2 hari tu aku just cek kaki aku okey ke tak, dia punya luka tu dia dah start membengkak ke, membiru ke, dah teruk ke. Jadi kalau teruk sangat, memang kita orang terpaksa cari alternatif lah, macam mana tumpang kereta orang ke untuk pergi ke hospital ke apa. Tapi Alhamdulillah waktu tu luka aku tak berapa teruk, cuma dia rasa macam bisa sikit-sikit je lah. Tapi aku tahulah aku still kena ambil suntikan tu untuk mengelakkan daripada terkena rabies. So lepas 2 hari tu barulah kita orang sampai Bandar Almatai. Dan waktu tu kita orang berjumpa dengan family Malaysia yang duduk dekat sana, iaitu Kak Nita. Di mana Kak Nita ni suami dia bekerja dengan embassy dekat Bandar Almatai, embassy Malaysia kat sana. Dan Kak Nita ni aturlah aku untuk pergi ke hospital untuk ambil injection apa semua tu. Kos perubatan pun Kak Nita belanja. Alhamdulillah, syukur lah. Terima kasih banyak-banyak Kak Nita sebab mengaturkan semua ni, belanja kos perubatan apa semua. So itulah sedikit cerita macam mana aku boleh mendapat parut tadi tu. Sebenarnya kita orang tak ada masalah dengan anjing ni. Kita orang selalu dapat elak lah daripada diserang anjing, sebab kita orang tahu macam mana cara nak handle anjing ni. Tapi tak sangka lah aku boleh kena gigit dalam situasi macam itu kan. Waktu kita orang macam tengah relax macam itu, bukan waktu anjing tu mengejar kita orang, tiba-tiba boleh terkena. Ni ada lagi ni anjing dah tunggu kat tepi jalan. Musik suspend. Ni ada lagi seekor ni. Suspend. Weh, kejar lah. Sini. Sini. So kat sini aku nak sharekan kat korang, apabila korang kena kejar anjing nak serang korang, apa yang patut korang buat? Okey, perkara yang pertama korang kena buat apabila anjing tu kejar korang ataupun cuba menyerang korang, yang pertama korang kena buat, ini yang paling penting, jangan panik dan jangan lari. Sebab kalau korang lari, anjing tu akan lagi serang korang lah, lagi kejar korang. Korang kena buat biasa je. Korang jangan takut, jangan panik, relax je. Kemudian kalau korang nak teruskan perjalanan korang tu, korang kena macam buat tak tahu je dengan anjing tu. Ignore dia. Buat biasa korang nak jalan ke, buat biasa je. Jangan bertentang mata dengan anjing tu, jangan senyum, jangan menjerit. Tapi korang kena pastikan badan korang menghadap dengan anjing tu sikit lah. Korang kena pastikan yang korang nampak anjing tu dekat ekor mata korang. Kira macam kalau anjing tu ada kat tepi tu kan, korang kena ada dalam pandangan mata korang lah anjing tu ada kat tepi situ. Kita nak tahu anjing tu dia nak menyerang ke, kita kena nampak lah. Kita jangan off guard. And korang jalan macam biasa, jangan panik, jangan lari, just macam biasa je. Memang anjing tu akan menyalak macam gitu je, tapi diorang tak akan gigit, tak akan serang korang. Dan lepas beberapa meter korang berjalan, anjing tu akan
patah balik, diorang pun dah tak kejar korang lagi. Buat relax je. Macam kita orang kayuh basikal tu, waktu kita orang kena kejar dengan anjing tu, kita orang tak ada terus tiba-tiba pecut tau. Kita orang just relax kayuh macam biasa. Kita orang slowkan lagi kayuhan kalau ada anjing kejar. Apa yang terjadi kat aku tu, sebenarnya aku off guard sebab anjing tu kat belakang aku. Silap aku lah kat situ. Aku tak macam palingkan badan aku sikit, aku cuba tengok anjing tu. Tapi kalau in case korang kena gigit dengan anjing juga, bila anjing tu gigit, biasanya anjing ni susah nak lepaskan tau. Kalau korang cuba untuk rentap, contoh digigit tangan korang cuba untuk rentap, gigitan anjing tu kuat tau. Jadi bila korang rentap, dia akan mengoyakkan lagi korang punya kulit, daging, dia akan lagi teruk. Kalau anjing tu tak nak lepaskan, korang kena tumbuk dekat bahagian mata ataupun dekat hidung anjing tu. Dan bila korang kena gigitan anjing, tak kisahlah anjing tu anjing liar ke, anjing orang bela ke, korang kena pergi ke hospital juga untuk mendapatkan rawatan seterusnya. Dan korang kena ambil suntikan untuk mengelakkan daripada terkena penyakit rabies. Suntikan untuk penyakit rabies ni tak semestinya korang kena gigit anjing je. Apa-apa haiwan lah korang kena gigit. Kena gigit monyet ke, kena gigit kucing ke. Walaupun kucing tu macam kau bergurau-gurau dengan kucing, tiba-tiba kucing tu gigit kau dan luka tu dalam kena gigit dengan kucing, korang still kena pergi klinik, kena pergi hospital untuk ambil suntikan rabies tu. Ok, cukuplah setakat hari ni. Aku harap video ni bermanfaat lah kepada korang semua. Kalau ada apa-apa soalan, jangan lupa untuk komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video ni, jangan lupa like dan klik butang subscribe. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video yang akan datang. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.